Dapat maki, dapat hamun, dapat ludah, dapat najis. Orang ambil mai kat Nabi, Nabi tengah duduk solat, Abu Jahal mai panggil 3 orang pemuda yang kuat, ambil mai dia. Perut unta, bukan perut lembu. Kita biasa sembelih lembu. Perut lembu besar mana? Boleh angkat seorang tak? Angkat kot sini, dia pelepek kot sini. Angkat kot sini, dia pelepek kot sini. Ni perut unta tau. Double, triple daripada perut lembu. Nabi tengah semayang, perut unta dah duduk kat tong sampah dah busuk dah. Angkat perut unta, letak belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak belakang Nabi waktu Nabi tengah sujud, tuan-tuan. Mai Fatimah mai ni, apa kamu buat kepada bapa aku? Apa salah bapa aku? Kenapa buat macam ni dekat dia? Apa salah bapa aku? Tuan-tuan, dibuang-buang najis-najis tu buang, Nabi bangun. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi bangkit-bangkit. Nabi flying kick ke apa ke? Tak ada. Bangkit-bangkit, tuan-tuan. Apa Nabi buat? Nabi angkat tangan doa. Allahumma hadi qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, kau berilah hidayah kat depa. Depa kaum yang tak tahu apa-apa lagi. Nabi kata apa? Macam mana kamu kata tak makan, sedangkan pada mulut kamu penuh dengan daging-daging yang berkemerahan? Nabi kata begitu. Dia kata, ya Rasulullah, wallahi la akulu syai'an. Wallahi demi Allah, aku tak makan sikit pun lagi. Nabi kata, wallahi demi Allah, aku nampak pada mulut kamu ada merah-merah darah yang masih lagi fresh kat mulut kamu lagi. Rupanya Nabi hebat apa? Memang betul Nabi nampak, bukan tipu. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Memang betul Nabi nampak bahawa pada mulut-mulut mereka ni penuh dengan darah-darah. Kerana apa? Kerana mereka mengupat pada sahabat dan adik-beradik mereka sendiri. Saya istilahkan adik-beradik kerana apa? Orang Islam semua adik-beradik. Orang Islam adik-beradik, tuan-tuan. Tanpa kira bangsa, tanpa kira darah keturunan, semua adik-beradik. Wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya serta riayahnya yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehinggalah dapat diberikan keupayaan kepada kita untuk dipertemukan pada malam hari ini. Malam di mana kita nak menyambut sama-sama dalam tempoh hari yang mana waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada sesuatu tempat, satu-satu masa, satu-satu tempoh waktu dengan sebab-sebab tertentu. Jika kita lihat bulan Ramadan itu jadi mulia kerana apa? Dipanggil sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu bagi segala hari, penghulu bagi segala bulan. Allah bagi kepada kita satu bulan nama dia Ramadan Al-Mubarak, bulan yang dimuliakan Allah kerana dalam itu adanya satu ibadah yang tak ada pada bulan lain, iaitulah berpuasa dalam bulan Ramadan. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih
pada hari dan juga bulan diletakkan pada dia untuk kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tak letakkan dengan bulan Ramadan yang mulia ini sebagai bulan kelahiran Rasulullah? Kenapa dipilih Rabiul Awal? Kenapa dipilih Rabiul Awal ini sebagai satu bulan untuk lahirnya baginda Rasulullah? Kenapa tak pilih pada bulan Ramadan? Sedangkan Ramadan itu bulan yang paling mulia sekali. Kenapa tak pilih pada hari Jumaat? Kerana hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dipilih pada hari Isnin untuk kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipilih demikian? Kerana apa tuan-tuan? Jawapannya ialah kerana mulianya Rabiul Awal ini, bukan kerana apa-apa. Tak ada kemuliaan pada Rabiul Awal, tapi Rabiul Awal itu dimuliakan Allah kerana lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan ini. Tuan-tuan sendiri pun kaji balik Rabiul Awal. Apa ada pada Rabiul Awal? Tak ada apa-apa pun, melainkan disebabkan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul satu bulan tuan-tuan. Sebulan tempoh masa tuan-tuan menjadikan Rabiul Awal ini adalah bulan untuk menyambut Maulidur Rasul. Bulan Rasulullah, bulan Anbiya, bulan Mursalin, bulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak dipilih pula pada hari Jumaat, dipilih pada hari Isnin. Maka dipilih pada hari Isnin. Kerana apa? Mulianya Isnin itu. Kerana apa? Kerana lahirnya baginda Rasulullah pada hari Isnin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebab itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu perkataan yang cukup besar. Tuan-tuan tengok pada surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala letakkan satu ayat, satu perkataan yang kalau kita faham betul-betul ayat ini, kita akan rasakan bahawa alangkah betuahnya hidup aku, alangkah betuahnya aku lahir di Malaysia sebagai seorang Islam. Aku orang Melayu mungkin, aku mungkin di kalangan orang-orang yang berbangsa berbagai-bagai keturunan, bukan hanya Melayu, mungkin dia mamak, mungkin dia mai dari Indonesia, mungkin dia orang Jawa dan sebagainya. Tapi alangkah indahnya hidup aku ini bila aku lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Sesuatu yang disebutkan sebagai anugerah. Kita tunggu tuan-tuan, kita kalau nak dapat anugerah, apa kita akan buat? Kalau dapat surat hari lahir gubernur kita, Tun Natuan yang terutama negeri Pulau Pinang punya hari kelahiran, dapat mai surat kat rumah, urusan Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong. Dapat surat tu, di depan surat tu tengok-tengok, buka-buka, sukacita dimaklumkan bahawa anda terpilih pada tahun ini untuk mendapat pingat PJK. Apa kita punya persediaan? Kita rasa anugerah kot, disebutkan anugerah pingat. Tuan-tuan, baru PJK, sebab nama duduk belakang, ada depan apa, ada belakang titik sikit, belakang berkurungan PJK. Dapat yang tu lah. Allah, dia punya seronok ni tarak dah. Pasal apa? Nak belakang dia PJK. Ada dapat PJM. PJK perut jalan ke depan. PJM perut jalan melanjut. Tuan-tuan, nak dapat PJK, PJM, nak letak belakang tu, anugerah punya pasal sikit punya seronok. Seronok tuan-tuan. Tempek merata nama. Nak cok pun kena cok pun nama PJK, PJM. Tak apa, dah dapat nasib lah tuan-tuan. Saya tak kata orang yang dapat. Ni nak abang kata istilah anugerah ini. Apa Allah letakkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tengok balik pada ayat surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguh-sungguhnya Allah telah menganugerahkan. Mannallah, Allah anugerahkan. Allah beri satu anugerah 'alal mu'minin, ke atas orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Siapa orang beriman tuan-tuan? Kita ke tak? Kalau tak beriman tuan-tuan tak main hari ni. Mana satu anugerah. Saya nak bagi rasa malam ini tuan-tuan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah satu anugerah besar untuk umat ni. Saya tak mau main saja-saja. Saya tak mau main tuan-tuan ke Sungai Ara ni saja-saja nak main, saya tak mau main. Saya nak main dengan balik, tuan-tuan ada rasa. Tuan-tuan ada perasaan. Tuan-tuan ada rasa, ada isi bahawa aku ni sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takat main nak gebang, gonggang-gonggang, saya tak mau. Nak bagi tuan-tuan ada perasaan, ada jiwa, ada getarannya bahawa aku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mau sambut Maulid Rasul semata-mata, sambut Maulid semata-mata.
sebagai satu adalah haflah ataupun satu perayaan tahunan yang kita mesti kena sambut tanpa ada rasa. Habis maulid, makan balik. Tak mau macam tu tuan-tuan. Biar ada rasa, ada jiwa. Kerana Nabi kita SAW bukan hari biasa, bukan seorang manusia biasa, bukan hanya manusia yang bernyawa seperti kita tuan-tuan, tapi ia merupakan adalah satu batu seumpama batu bainal hajar, tapi dia yaqutu bainal hajar, seumpama macam batu permata di kalangan semua batu-batu. Nak pilih batu yang mana untuk jadi pilihan? Kita mesti pilih batu permata sebagai pilihan kita tuan-tuan. Orang cerdik mesti pilih batu permata sebagai pilihan dia. Maka diletakkan bahawa Nabi kita SAW, mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, adalah menjadi Nabi kita ni anugerah, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang beriman ini. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, telah mengurniakan, dia mengutuskan dalam kalangan kamu sendiri, di kalangan manusia sendiri. Dia bukan makhluk lain, dia bukan makhluk ciptaan Allah yang lain, di kalangan kamu sendiri. Yatlu alaihim ayatih, yang mai Nabi ini dengan beberapa objektif paling utama. Beberapa perkara yang Nabi ini nak melunaskan. Antaranya apa tuan-tuan? Min anfusihim yatlu alaihim ayatih. Nombor satu sekali. First sekali apa Nabi ini datang? Yatlu alaihim ayatih. Dia yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, yakni kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah. Nabi bawa mai akidah, Nabi bawa mai tauhid, Nabi kenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Percayalah tuan-tuan, jika Nabi tak datang, ramai manusia hanya memakan bangkai dan menyembah batu tuan-tuan. Kunna na'kulu jifah wa na'budul asnam wa na'budul ahjar. Dulunya kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau kami ni tak kenal dengan Islam, dulunya kami ni memakan bangkai dan hanya menyembah batu saja. Percayalah tuan-tuan bahawa sekiranya Nabi tidak ada, manusia pada hari ini akan jadi seumpama binatang tuan-tuan. Tak ada beza kita dengan binatang. Kita menyembah sesuatu yang tak mungkin. Jadi akal, logik akal tak mungkin kita nak buat benda tu. Tapi manusia akan bawa ke arah itu. Tuan-tuan dan memperahmati Allah sekalian. Wa yudzakkihim, nombor duanya ialah apa? Membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat. Nak bersihkan kita dari fahaman yang tak betul. Nak bersihkan kita daripada pahaman-pahaman yang mungkin terselit, termasuk dalam jiwa-jiwa kita. Dulunya tuan-tuan, kita ni asal-asalnya daripada orang yang tak pernah kenal apa-apa pun. Tiba-tiba tuan-tuan mai Islam, kenal yang mana halal, yang mana haram. Boleh beza yang mana kotak, yang mana bangkai, yang mana patut dimakan. Kita mengenal yang mana satu yang halal, yang baik untuk diambil dan yang buruk untuk ditinggalkan. Dikenal dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajak mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmah, ilmu pengetahuan mengenai mendalamnya ilmu hukum hakam syariat. Nabi ni ajak kita tentang hukum. Bagaimana do and don'ts, sesuatu yang boleh buat dan sesuatu yang perlu ditinggalkan. Tuan-tuan dan merahmati Allah sekalian, dan sesungguhnya wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Memang betul pun tuan-tuan. Memang betul dalam keadaan kesesatan yang amat-amat berat. Sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, orang Madinah dengan orang Mekah, dua tempat paling besar sekali. Di Madinah tuan-tuan, ada satu, mereka dah berperang di Madinah ini lebih daripada 40 tahun lama dia. Lebih dari 40 tahun lama dah tuan-tuan. Orang jahiliah ini berperang lebih daripada 40 tahun. Dipanggil sebagai Harbul Basus. Harbul Basus ni ialah satu perang yang makan 40 tahun, perang saudara. Perang beradik-beradik tu. Di kalangan orang Mekah ni, di kalangan kabilah ni, perang kabilah ni, perang kabilah ni, perang kabilah ni, 40 tahun. Bahkan sampai satu tahap, depa perang ni, depa ambil satu tarikh untuk dibuat ulang tahun peringatan hari perang.
Bila buat peperangan, bila buat ulang tahun peperangan, macam kita kalau nak sambut Hari Merdeka, ulang tahun kemerdekaan tanggal 31 bulan Ogos. Kan? Kita buat apa tuan-tuan? 31 Ogos kita buat apa? Kita belarak, kita buat perarakan di padang kota, di padang mana kita buat berarak, bomba bawa dia punya peralatan bomba, kan? Polis bawa peralatan polis, tentera akan bawa dia punya peralatan tentera. Adakah hari masa kita sambut merdeka kita pergi perang? Nak sambut balik? Kan merdeka dia berkait dengan perang. Pasal apa tak sambut merdeka pergi perang? Setiap kali nak merdeka pergi perang. Setiap kali merdeka bawa keluar main peralatan pergi perang. Adakah macam tu? Tidak. Tapi tuan-tuan, peliknya orang Mekah ni, yang kata jahiliah ni, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depa perang 40 tahun. Tak berhenti tau. Dan setiap tahun nak sambut ulang tahun akan panggil semua perang balik. Mati beribu. Nak kata kita gangster, ada lagi tok daripada gangster lagi duduk ada kat sana. Nak kata kita kuat, nak kata kita ni pandai, tuan-tuan, lagi pandai daripada kita punya akai pelutak, lagi pandai lagi tuan-tuan orang jahiliah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, di Madinah peperangan berlaku sepanjang peperangan itu 120 tahun tanpa henti. Dipanggil Harbul Bu'as. Satu Harbul Basus, satu Harbul Bu'as. Dua peperangan paling besar. 40 tahun satu, 120 tahun satu. Kita duk nampak Mekah ni patutnya lagi panjang. Tuan-tuan, silap. Madinah lebih panjang lagi. 120 tahun. Perang tanpa henti. Tuan-tuan, Nabi berdepan dengan umat macam ni. Berdepan dengan umat macam ni sebelum kelahiran baginda Rasulullah. Saya nak bawa tuan-tuan kepada satu tempoh masa 1000 tahun. Kita nak bukan 1000 tahun, 40 tahun sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Sebelum daripada Nabi lahir tuan-tuan. Sebelum hari Maulidur Rasul ni. Satu makhluk Allah yang paling gembira sekali. Siapa dia paling gembira sebelum kelahiran Rasulullah SAW? Paling seronok siapa dia? Paling enjoy gila-gila memang. Memang enjoy tahap gila memang. Satu makhluk paling enjoy. Tuan-tuan nak kata orang jahiliah? Orang jahiliah tak enjoy lagi. Yang paling enjoy sekali ialah siapa? Azazil. Azazil, iblis. Dia adalah makhluk yang paling enjoy gila. Dalam tempoh masa sejak dari zaman Nabi Adam sampailah sebelum kedatangan Rasulullah, dia enjoy gila. Dia enjoy tuan-tuan sampailah dia punya hasutan ini menyebabkan orang pada saat itu ada kejahilan mereka ni sampai berzina dalam Kaabah. Berzina dalam Kaabah tuan-tuan, Allah Ta'ala murka dengan perbuatan zina ni. Kemurkaan Allah menukarkan dua yang berzina ni jadi batu. Tapi jahiliah yang sangat-sangat teruk ni, setan iblis laknatullah ni punya kerja. Apa dia buat? Menyebabkan yang orang jahil ni, orang jahiliah ni, ambil buat keluar batu yang hak jadi batu ni, hak jantan letak sebelah kanan, hak perempuan letak sebelah kiri. Dijadikan berhala. Hak batu tu, hak jadi batu tu, sumpah ni, yang jadi kena batu ni, yang diazab Allah Ta'ala ni, letak kiri kanan jadi berhala untuk disembah. 360 berhala di keliling Kaabah. Pada masa tu tuan-tuan, setiap hari Azazil ini dikerahkan seluruh dia punya tentera-tentera syaitan dia kerahkan tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam dia akan kerah pergi duduk dekat kaki-kaki langit ni, suruh curi dengar apa rahsia langit di kalangan para malaikat ni duduk bersembang. Apa malaikat duduk cakap tentang apa tugasan mereka, apa akan berlaku, suruh curi dengar. Tuan-tuan, sampailah dia biar duduk curi dengar ni. Dia punya seronok sebab apa? Curi buat turun balik sembang. Curi buat turun balik sembang. Tak ada masalah pun. Dan tuan-tuan, bila dah habis semua dah, dia akan pergi hasut manusia-manusia ni. Bukan dia pergi hantar, bukan dia pergi main 2-3 ekor pergi hantar tak. Dia main secara battalion tau. Setan ni dia punya grup battalion. Contohnya battalion Sungai Ara. Dia tak main Sungai Ara.
Nama apa? Seribayan. Desa Seribayan. Dia hantar mai batalion Desa Seribayan. Dia hantar satu batalion. Dia tak hantar mai chip dia tak hantar. Dia hantar hak sempoi-sempoi memang. Mengikut kadar orang tu punya keimanan dan kekuatan dia. Dia hantar. Lepas tu tuan-tuan, ingat kita seorang enggak buat statistik. Tuan-tuan, saya cakap ni bukan main-main tuan-tuan. Ingat kita seorang enggak buat statistik. Dia catat tengok berapa orang hari ni di Desa Bayan yang tak sembahyang subuh pagi tadi. Kalau tengok tiba-tiba ada 10 orang hari ni. Iblis kata apa? Hang kena up sikit. Antak lagi sempoi lagi. 10 daripada 200 orang. 10 per 200. Orang tak sembahyang. Tak sembahyang subuh. Tak bagus lagi. Dia kena up lagi. Dia hantar lagi. Hantar lagi. Esok 20 per 200. Bagus. Up lagi. Perlu 40 orang pula. Tuan-tuan, dia ada KPI dia. Key Performance Indicator dia yang kena hambat. Ingat kita kerja seorang yang ada Key Performance Indicator. Ingat kita seorang ada KPI. Setan punya KPI sudah lama dah. Kita tak sedar. Sebab itu tuan-tuan tengok manusia makin lama makin merosot. Kerana apa? Dia hantar hak yang sempoi-sempoi punya, bagi kita makin lama makin turun, KPI dia makin meningkat. Kalau kita follow apa yang dia nak, maksudnya apa? Kita adalah sebahagian daripada statistik setan. Faham tak? Setan tuan-tuan, setan. Nak abang nak faham kata apa? Setan tu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka bila meningkat benda tu dia seronok. Dia buat kerja tuan-tuan lama dah. Dan setiap hari, tak tanya sikit. Pengurusi bang ustaz. Pengurusi. Cikgu Hashim Cikgu pengurusi. Cikgu. Dan semua AJK Jawatan Kuasa Surau. Saya pun pengurusi masjid. Saya nak tanya tuan-tuan, kita mesyuarat masjid saya juga masjid saya. Mesyuarat sebulan berapa kali? Masjid saya. Jangan surau tak payah. Masjid saya. Surau sebulan berapa kali? Sebulan paling banyak pun sekali. Paling banyak sekali mesyuarat. Tuan-tuan, nak abang sekali je. Setan mesyuarat sehari berapa kali? Sebulan berapa kali? Sebulan berapa kali? Sehari, tiap-tiap hari mesyuarat. Tuan-tuan, tiap-tiap hari setan mesyuarat. Tuan-tuan buka kitab Wiqayatul Insan. Cerita pasal setan habis. Nak kenal, saya bukan nak perkenal tuan-tuan, saya bukan nak memperkenalkan tuan-tuan tentang setan malam ni. Tapi nak habaq tuan-tuan, yang kita sedang berdepan dan Nabi kita berdepan dengan siapa? Apa objektif Nabi kita dan apa objektif yang Nabi kita nak lawan ni? Tuan-tuan, matlamat Azazil ialah nak meramaikan umat Muhammad dalam neraka Jahannam. Ni dia punya matlamat dia. Ini objektif dia hidup dalam dunia ni. Allah bagi kat dia satu tempoh masa umur yang panjang semata-mata untuk meramaikan umat ni, nak meramaikan tuan-tuan, orang desa Seribayan, orang Dobigat, orang Sungai Pinang, orang Bayan Lepas, orang Bayan Baru, orang Pulau Pinang keseluruhannya, orang Malaysia seluruhnya, nak meramaikan dalam api neraka. Ini matlamat Azazil. Ini matlamat dia. Tuan-tuan, sepanjang sebelum kedatangan baginda Rasulullah, enjoy habis-habis. Habis semua dia kacau tuan-tuan. Sehinggalah satu masa, di waktu Azazil menghantar tentera dia untuk mencuri dengar akan berita-berita daripada para malaikat. Tengah-tengah curi dengar, lama ni dia buat kerja tuan-tuan, tak ada masalah apa pun. Tak ada berlaku apa-apa insiden berlanggak ke apa, tak pernah. Kod setan terhempas ke apa, tak ada. Tak pernah berlaku. Sampailah tuan-tuan satu masa, tiba-tiba pada satu hari, setan tengah setan tengah duduk curi-curi dengar ni, Allah Ta'ala kerahkan para malaikat, kau hantarkan mereka, lontarkan mereka, rejamkan mereka dengan taik-taik bintang ni. Rejam mereka dengan taik-taik bintang ini. Akhirnya tuan-tuan, bila dilontarkan kena kepada kena pada setan ni, bergelimpangan ada di kalangan mereka ni yang berbuih-buih mulut, ada yang mati dan ada pula yang jadi macam gila sasau pun ada di kalangan setan ni. Berita sampai ke Azazil. Azazil kata apa? Tak pernah berlaku sepanjang hidup aku jadi macam ni. Di kalangan setan tak pernah kena serang macam ni. Apa pasal malam ni diserang? Apa pasal malam ni diserang?
maka dikerahkan seluruh warga-warga syaitan punya tentera ini masuk ke segenap pelosok dunia, pi cari punca kita diserang. Tiba-tiba satu batalion masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah. Masuk ke Mekah, bila semak-semak balik, rupanya pada malam itu adalah malam Maulidur Rasul, malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tersebut biara Majusi, satu tembok Majusi yang menyalakan api tak pernah padam tuan-tuan, selama-lama beratus tahun tak pernah padam. Malam tu biara Majusi terpadam. Malam itu setan yang curi di kaki langit, curi berita pun habis kena rejam tuan-tuan. Dapat berita ke Azazil, wahai Azazil, malam ini ialah malam kelahiran baginda Rasulullah, lah kelahiran Muhammad yang kamu duk sebut-sebut itu. Malam ni dia telah lahir. Apa reaksi Azazil? Apa respon Azazil? Syok? Seronok? Yes, Muhammad dah lahir. Adakah begitu? Azazil buat apa tuan-tuan? Dia ambil pada waktu tu, dia merung sehabis-habis kuat. Dia ambil pasiak, diceritakan dalam riwayat mengatakan bahawa dia ambil pasiak, dia timbun atas kepala dia, dia berguling atas tanah, habis penuh pasiak badan dia, dia ambil tuan, dia bubuh atas kepala, tanda kekecewaan Azazil. Apa sebab? Tuan-tuan tak tanya kau tuan-tuan? Nabi baru lahir, bukan jadi rasul lagi. Nabi baru lahir je. Seorang baby yang tak ada apa-apa pun. Dia baby je. Tapi Azazil dah mula seriau, dah mula takut. Apa sebab? Tuan-tuan, dalam sektor dakwah, dalam bidang dakwah ni, Azazil adalah antara yang paling hebat sekali ya. Dalam bidang dakwah ni, kalau nak cerita dakwah, antara makhluk yang hebat adalah Azazil lah. Pasal apa? Dia boleh buat tuan-tuan sampai Nabi Adam dan Hawa terkeluar daripada syurga. Dia dah hebat dari segi dakwah dia. Tapi melalui pengalaman dia, Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi lepas 40 tahun baru Nabi jadi Rasul. Dalam tempoh sebelum 40 tahun, Azazil dah kecewa siap dah. Apa sebab? Tuan-tuan dengar elok-elok. Semasa Azazil bangun, dia berkhutbah di hadapan ramai. Dia bercakap di tengah-tengah ramainya rakyat-rakyat dia, ramai tentera-tentera dia. Dia bangun tuan-tuan. Apa jawapan? Apa dia khutbah? Apa dia bagi tahu? Dia kata sesungguhnya ba'da hadzal yaum, selepas hari ini, la rahatan li, tak ada rehat dah bagi aku. Dengar elok tuan-tuan. Selepas hari ini, kita sambut Maulidur Rasul kan? Selepas tanggal 12 Rabiul Awal ini, la rahatan li, tak ada rehat dah bagi aku. Maknanya apa? Dia nekat, dia tekad malam tu. Kalau hari biasa 100% komitmen, tiap-tiap hari mesyuarat nak menjadikan manusia sesat. Tuan-tuan, bayangkan kalau dia punya committed dia untuk menyesatkan anak Adam dan juga umat Nabi Muhammad ini sampai ke hujung nyawa dia. Bayangkan, kita semua sekarang ni adalah sasaran itu. Kita adalah sasaran. Aku bersumpah, aku akan penuhkan seluruh neraka Jahannam itu dengan umat Muhammad. Saya nak tanya kepada orang desa Bayan. Kalau tuan-tuan pernah dengar, kalau tuan-tuan terdengar lah kata setan jagat lagu tu, tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Tuan-tuan nak bagi dia berjaya ataupun nak mengecewakan dia? Saya tanya dari hati ke hati, jawab sendirilah. Tuan-tuan, apa kita nak buat? Nak kecewakan harapan syaitan ataupun kita nak bagi? Tak apalah, kesian kat dia. Kesian kat dia. Dia pun makhluk Allah Ta'ala juga. Nak buat ayat gitu. Alah, bolehlah kita ikut pilah. Macam ni lah, kita bahagi dua lah boleh. Kita bahagi dua. Setengah ikut setan, setengah ikut Nabi. Boleh? Orang desa Bayan nak follow lagu tu. Tuan-tuan, terletak di tangan kita tau. Nak ikut siapa? Maka Azazil, dia tekad malam tu. Selepas 40 tahun tuan-tuan. Mulai daripada hari tu, setan punya kerja, dia upgrade, dia up lagi. Lebih daripada biasa. Sampailah tuan-tuan selepas 40 tahun.
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik jadi rasul. Kali pertama Nabi mendapat perkhabaran bahawa beliau baginda adalah seorang rasul, apakah reaksi dan kalam yang keluar daripada mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan bahawa ba'da hadzal yaum la rahatan li Muhammadin. Nabi sebutkan dengan jelas, wahai Khadijah, kau buang selimut aku, lipat. Kau simpan semua tilam aku, lipat. Simpan tikar aku, simpan bantai aku. Ba'da hadzal yaum la rahatan li Muhammadin. Lepas daripada hari ini tak ada kerehatan lagi bagi Muhammad. Tuan dengar tadi apa setan sebut? Dia nekat untuk menjadikan seluruh umat Muhammad sebagai ahli neraka, tapi tapi Nabi kita Muhammad SAW, dia menjadikan umat ini sebagai ahli syurga, nak meramaikan umat daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang belum mendapat hidayah, belum dapat Islam lagi, tak kenal la ilaha illallah lagi, nak meramaikan umat Nabi Muhammad dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketegasan Nabi, tekad Nabi, azam Nabi nak menjadikan setiap daripada kita ini, orang desa Bayan ke, orang Bayan Lepas ke, orang Sungai Ara ke, orang daripada Paya Terubung ke, orang balik pulau ke, tak kira siapa pun, Zimbabwe ke, Uganda ke, Rwanda ke, Cameroon ke, Itali ke, Vietnam ke, Kemboja ke, kesemuanya nak dijadikan umat ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli syurga. Apa Nabi sebutkan? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk syurga. Tuan-tuan, bayangkan setiap waktu berapa ramai yang bukan Islam mati dalam keadaan tanpa mengenal kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi pernah berdiri di hadapan seorang Yahudi yang berjalan depan Nabi yang telah pun meninggal dunia. Seorang Yahudi mati, tuan-tuan. Nabi tengok Nabi berdiri waktu dia jalan, dia lalu depan Nabi, mayat lalu depan Nabi. Nabi berdiri dengan keadaan Nabi menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa sebab kamu menangis ya Rasulullah? Ini seorang Yahudi ya Rasulullah. Dia seorang Yahudi yang bukan Islam ya Rasulullah. Apa jawapan Rasulullah? Aku menangis kerana apa? Kerana salah seorang daripada umat aku telah masuk neraka. Aku gagal untuk menjadikan dia mengenali kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku tak upaya. Nabi menangis, tuan-tuan. Begitu keadaan Rasulullah SAW. Apa Nabi buat untuk kita, tuan-tuan? Ada 3 benda yang Nabi buat yang menjadi kekuatan kat Rasulullah berbanding dengan Azazil tadi. Azazil dia punya tekad nak masukkan kita dalam api neraka. Nabi kita punya tekad nak jadikan kita ahli syurga. Apa Nabi punya kekuatan? Kekuatan dalam Azazil dia akan kerahkan semua tentera dia nak menjadikan kita adalah sasaran-sasaran ahli neraka, nak merangkul tangan-tangan kita masuk neraka. Tapi apakah yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi ada hammun nabi wa ghammun nabi wa fikrun nabi. 3 benda daripada Rasulullah. Nabi ada risaunya Nabi tentang kita, tuan-tuan. Nabi risau tentang saya, tentang tuan-tuan. Keadaan kita macam mana? Nabi risau tentang anak-anak tuan-tuan. Kita takkan rasa, tuan-tuan, kita tak tahu. Tapi Nabi risau tentang kita. Nabi risau tentang umat dia. Nabi ada risau perasaan, fikir tentang kita, tuan-tuan. Fikir keadaan kita. Bagaimana keadaan kita di tengah-tengah masyarakat yang penuh cabaran ini. Apa yang Nabi nak buat kepada kita, tuan-tuan? Apa kita boleh buat? Apa Nabi nak buat kepada umat ini? Fikrun Nabi, fikir tentang kita. Hammun Nabi, runsing Nabi tentang kita, tuan-tuan. Keadaan kita ini. Maka oleh sebab itulah setiap malam Nabi SAW apabila Nabi nak tidur satu hari, Nabi keluar pergi berdakwah, pergi pada setiap rumah ni, pergi ketuk setiap rumah ni, ketuk rumah ni. Qul la ilaha illallah wa antum tuflihun. Kamu sebut la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Ketuk. Apa Nabi dapat? Kata Munib Al-Azdi, Muhammad apabila dia pergi bertemu dengan orang-orang ni, dia pergi habaq kat mereka tentang suruh sebut la ilaha illallah. Apa hadiah yang dapat pada Muhammad? Pertama, dia dapat ludah. Orang ludah dekat dia. Yang keduanya apa dia dapat? Dia dapat syatamuhu, dapat maki kepada dia. Dia dapat maki pula, dapat hamun daripada mereka, dapat kekejian daripada mereka. Tak ada seorang pun yang bagi hadiah kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Balik main ke rumah, tuan-tuan, dengan keadaan kesedihan. Sahabat describekan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dia describe Nabi ni adalah seseorang yang wajahnya satu wajah manusia, dipanggilkan sebagai orang yang mutawassilul ahzan, orang yang sentiasa dalam keadaan muka sedih. Nabi keluar dakwah balik main muka sedih, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Jom ikut saya sama-sama, kita pergi ketuk rumah orang bukan Islam, kita pergi habaq kat dia. Qul la ilaha illallah, katalah la ilaha illallah, kamu akan masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat apa? Berani buat? Flat banyak kat sini. Jom. Pergi ketuk rumah orang, pergi panggil orang ni, sebutlah la ilaha illallah. Kita dapat apa? Sedap-sedap hari bulan, dia baru duk rebus Maggi duk dari kepala kita. Tuan-tuan. Kalau dia tengah duk rebus jagung, tongkai jagung tu dalam mulut kita, tuan-tuan. Kita boleh sabar tak? Boleh sabar tak kalau orang baling lagu tu? Nabi dapat apa, tuan-tuan? Dapat maki, dapat hamun, dapat ludah, dapat najis. Orang ambil mai kat Nabi, Nabi tengah duk solat, Abu Jahal mai panggil 3 orang pemuda yang kuat, ambil mai dia. Perut unta, bukan perut lembu. Kita biasa sembelih lembu. Perut lembu besar mana? Boleh angkat seorang tak? Angkat kot sini, dia pelepek kot sini. Angkat kot sini, dia pelepek kot sini. Ni perut unta tau. Double, triple daripada perut lembu. Nabi tengah semayang, perut unta dah duduk kat tong sampah dah busuk dah. Angkat perut unta, letak belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak belakang Nabi waktu Nabi tengah sujud, tuan-tuan. Mai Fatimah mai ni, apa kamu buat kepada bapa aku? Apa salah bapa aku? Kenapa buat macam ni dekat dia? Apa salah bapa aku? Tuan-tuan, dibuang-buang najis-najis tu buang, Nabi bangun. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi bangkit-bangkit. Nabi flying kick ke apa ke? Tak ada. Bangkit-bangkit, tuan-tuan. Apa Nabi buat? Nabi angkat tangan doa. Allahumma hadi qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, kau berilah hidayah kat depa. Depa kaum yang tak tahu apa-apa lagi. Boleh doa lagu tu? Boleh doa lagu tu, tuan-tuan, orang buat kat kita. Orang buat perut lembu belakang kita boleh buat. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana matlamat dia jelas, matlamat hidupnya jelas untuk meramaikan umat dalam syurga, maka tuan-tuan, berkat kesabaran Nabi, Islam sampai ke Nusantara, Islam sampai ke Malaysia, Islam sampai ke Indonesia, Islam sampai ke India, Islam sampai ke Bangladesh, Islam sampai ke seluruh Nusantara ni, tuan-tuan, seluruh dunia. Pi mana ceruk pun ada orang mengaku ana Muslim, saya seorang Islam. Tuan-tuan pi ke Hetero, tuan-tuan pi ke London, ada orang mengaku I'm Muslim. Tuan-tuan pergi ke India, ada orang kata I'm Muslim, aku seorang Islam. Tuan-tuan pergi ke mana ceruk sekalipun, akan ada orang kata aku Islam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita mungkin tak rasa kekuatan ukhuwah kerana kita berada dalam kelompok semua orang Islam. Kita pergi ke negara yang orang Islam susah nak jumpa satu orang kulit hitam, tiba-tiba dia kata I'm Muslim. Tuan-tuan, time tu tuan-tuan akan rasa inilah orang adik-beradik aku sayang dekat dia, aku kasih pada dia, aku kena jaga dia. Sebab apa? Dia seorang-seorang je orang se-Islam, sedarah dengan aku. Masa tu baru tahu perasaan sayang kepada saudara sendiri. Baru tahu betapa kuatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bila duduk dalam keadaan majoriti orang Islam berpecah, orang Islam tak faham erti ukhuwah. Nabi sebutkan, dalam Quran sebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa ankhadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nabi Allah Taala sebutkan apa? Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Pegang sungguh-sungguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Nabi menyatukan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Nabi masuk dalam kemah-kemah orang Islam daripada golongan A'jam. Masuk dalam kelompok-kelompok A'jam, orang bukan Arab.
masuk Nabi sebutkan la ilaha illallah, kenal orang tu, dia orang Parsi, dia orang Iran, dikenalkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Dia ni orang mana? Dia ni orang Syam, kenalkan dia dengan dia kalimah la ilaha illallah. Islam sampai ke seluruh dunia, tuan-tuan. Nabi sebutkan apa? Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulunya kamu bermusuh-musuh. 40 tahun di Mekah, 120 tahun di Madinah, bergaduh tanpa henti. Kemudian Nabi kata apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Aku satukan, Allah satukan hati-hati kamu semua. Dengan apa? Hari ni orang Islam di Malaysia ada macam-macam bangsa, keturunan macam-macam. Dia ni kata saya lah paling bagus. Tuan-tuan, dalam keturunan mamak ada berapa jenis mamak? Duk Pulau Pinang lama, mamak ada berapa jenis? Tahu? Tak tahu? Balik buat kerja, pergi cari sikit, buat tesis sikit, pergi cari tengok berapa jenis keturunan mamak. Mamak, nama mamak, tuan, ada mamak yang nama mamak dia mamak Ceye, Pete, ada mamak hak Tengganji, ada mamak hak ni apa grup lain dak, apa Koselepe, adik-beradik depa. Ada macam-macam jenis mamak. Tuan-tuan. Dan mamak semua disatukan dengan kalimah la ilaha illallah. Ada pula tuan-tuan orang Melayu, ada Banjang, ada Jawa, ada apa lagi? Melayu. Saya tengah-tengah. Melayu pun tak, mamak pun tak, duduk tengah-tengah. Mamak pun dia, Melayu pun dia. Tuan-tuan. Orang Pulau Pinang kebanyakan semua campur, suruh buat muka baik lah. Semua dia buat muka je tak campur pula. Ada Melayu Tulin. Saya Tulin bang, ada. Apa duduk bohong lah. Mesti ada, campur mesti ada sikit. Antara nak jadi dalca tak jadi dalca. Dalca campur semua, kejam sudah tu. Tuan-tuan. Maksudnya apa? Ang jadi apa pun, keturunan mana pun, fa'allafa baina qulubikum, kamu telah pun disatukan hati kamu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kamu disatukan dengan kalimah ni. Kamu pergi ke Afrika, jumpa orang mulutnya tebal, kulitnya gelap, rambutnya kerinting kecil-kecil, badannya gempal begitu besar daripada orang Malaysia. Tiba-tiba dia mai kepada kamu, bawa mai 1 ekor kambing, mai kepada kita. Tiba-tiba dia kata apa? Are you Muslim? Kita kata yes, I'm Muslim. Yes, I'm Muslim tu. Apa berlaku tuan-tuan? Ketika saat apa pun tak depan kita, semua orang bukan Islam, ada satu hamba Allah mai depan kita, berpakaian tuan-tuan compang camping, tapi bawa mai seekor kambing, rambut kerinting, kulit gelap, bibir tebal. Apa tuan-tuan buat? Di tengah-tengah padang pasir tak ada siapa pun. Time tu baru tahu, rupanya nikmatnya seseorang yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Peluk kita pada seorang yang berkulit hitam ini. Kita habaq dekat dia, I'm your family, aku keluarga hang. Tiba-tiba tuan-tuan jadi family kepada seorang yang berkulit hitam. Baru tahu time tu kalimah la ilaha illallah ni mahal ataupun tidak. Sekarang ni duk jumpa sini pun orang Islam, sini pun orang Islam, nak bagi salam pun susah. Apa punya manusia? Bukan suruh pergi ambil dia, suruh pergi ketua mai, suruh bagi salam ya. Nabi habaq satu je, afshus salam, sebarkan kamu salam, tanda ukhuwah kita umat Islam. Nak suruh sebar salam apa? Ya'pur salam pun tak ada. Tuan-tuan, nak bagi salam apa? Kita punya perangai tuan-tuan, tunggu orang bagi salam dulu. Punya siru teruk sangat. Tahu siru? Orang Sungai Raya tahu siru? Tak tahu? Tak tahu buang 07. Tuan-tuan, belagaknya kita tuan-tuan sampai tunggu orang bagi salam dulu. Kalau tuan-tuan tengok orang muda tak bagi salam ke orang tua-tua, biarkan orang yang lebih tua mengajar si muda ini bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Kita dalam niat kita ialah nak mengajar dia supaya memahami konsep beri salam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, oleh kerana itulah baginda Rasulullah SAW dibawakan kepada kita untuk melepaskan kita daripada i'tiqad yang salah, menjadikan kita orang yang tak masuk dalam neraka, nak keluarkan kita daripada jurang api neraka. Ala syafa hufrati minan nar. Nabi kata apa? Jadikan kamu saudara-saudara. Kemudian pula
wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulunya kamu ni duduk di tebing-tebing api neraka. Syafa hufratin ni tuan-tuan, dia duduk di tepi gigi-gigi api neraka ni. Tak masuk lagi tapi duduk tepi-tepi ni. Maksudnya apa? Nak masuk dah lah. Dah duduk dekat-dekat dah. Dengan tak faham kalimah la ilaha illallah, dengan tak kenal saudara, bergaduh bunuh orang, tak kenal yang mana baik yang mana buruk, halal haram tak kenal, isteri orang pun ambil curi, nampak perempuan berkenan siapa lebih kuat jadi dia punya, walaupun isteri orang dia nak ambil dia boleh ambil tuan-tuan. Maka pada saat-saat begini tuan-tuan, Nabi kata apa? Aku mai fa anukhadhakum minha, aku mai kat kamu, akulah yang menarik kamu daripada lubang neraka. Aku yang mai bawa begini. Dan satu hadis tuan-tuan, saya ingat satu hadis ni dalam kitab Riyadhus Salihin. Nabi sebutkan apa? Mathali wa mathalukum kamathalil rajulin yuqadun nara. Perumpamaan aku dengan perumpamaan kamu semua ni macam satu orang laki-laki pergi menyalakan satu unggun api. Nabi sebut terang. Dengan harapan laki-laki ni dia nyalakan unggun api untuk memanaskan badan dia, nak menghindarkan binatang dari dekat dengan dia. Tapi Nabi kata apa? Aku heran ramai di kalangan umat aku ketika herannya laki-laki ini apabila dia tengok binatang mai dekat, dia halau binatang-binatang ni. Dia halau lalat mai, dia halau nyamuk mai, dia halau. Sebab apa? Dia tak mau bagi masuk dalam api ni. Tapi kata Nabi SAW, ketika mana api ni dah kering, tengok-tengok dalam tu ada lalat mati kering, ada nyamuk mati terbakar. Nabi kata perumpamaan macam itulah aku dengan umat aku. Aku dah pun bagi tahu kepada dia tentang bagaimana nak elakkan diri daripada jadi ahli neraka. Aku dah bagi dekat dia dah. Bahkan aku tunggu dia dekat mana? Aku tunggu dekat mizan untuk dia, nak bantu dia supaya dia tak dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku tunggu dia. Nabi kata apa lagi? Fa'akhidhu bihujazikum. Waktu aku dah nak terjun masuk dah terjun dah. Akulah orang yang memegang hujazikum. Maksudnya apa tuan? Kita pakai kain pelikat ni kan, dekat tepi ni kan, bekas gulung tu. Nabi pegang hujazikum ni, aku tarik balik dia pun naik. Itu Nabi kita SAW. Sampai macam tu Nabi kita ni. Tapi Nabi kata apa? Aku heran, walaupun aku dah habaq dah, aku dah bagi tahu dah bahawa neraka ni ada pada tempat-tempat begini, tapi masih lagi ramai yang seronok mencari neraka. Aku dah bagi tahu dah zina itu neraka. Aku dah bagi tahu dah curi itu neraka. Aku dah bagi tahu dah arak tu neraka. Tipu orang tu neraka. Aku dah bagi tahu dah. Tapi yang aku kata neraka itu, itulah yang dicari oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, nak sebutkan kepada kita bahawa Maulidur Rasul yang kita sambut ni, kita kena kenang satu benda, iaitu matlamat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, satunya ialah tolong sambut apabila disebutkan kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena sebut dengan jelas, dengan mulut, bukan dengan hati, dengan perkataan sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan kadar yang perlahan. Sebut sallallahu alaihi wasallam. Mahainya harga dia tuan-tuan, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doa Sayyidina Jibril alaihi salam. Jibril naik tangga pertama, masuk tangga kedua, Nabi naik tangga pertama, Nabi kita faquli amin, aku kata amin. Sahabat dengar, Nabi kata amin. Tangga kedua mimbar, baca amin. Salah satu yang diaminkan di Rasulullah ialah apa? Doa Jibril alaihi salam, celakalah kepada mana-mana orang yang disebutkan dengan sallallahu alaihi wasallam tak disambut dengan kalimah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tolong keluarkan diri dari kelompok yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nombor 2,
sebagai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar sambut Maulidur Rasul, tapi tuan-tuan, kita sambut matlamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Sambut matlamat. Tolong ambil matlamat ini. Matlamat baginda Rasulullah ialah nak menjadikan ramainya umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam syurga dan menggagalkan matlamat Azazil, meramaikan umat ini dalam ahli neraka. Oleh sebab itu tuan-tuan, tolong tarik, tolong hambat matlamat baginda Rasulullah. Kalau betul sayang Rasulullah, kalau betul sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tolong sambut. Saya kena sambut. Bukan sambut hanya sekadar kita duk berarak, tapi sambut dengan mengambil matlamat Rasulullah sebagai matlamat hidup kita. Aku tak mau jadi ahli neraka kerana itu matlamat Azazil. Aku nak jadi ahli syurga kerana itu matlamat Nabi aku yang paling aku kasihi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan, kalau betul-betul nak jadi umat Nabi Muhammad yang tulen, bukan tiruan, bukan hanya sekadar sebut pada mulut, betul-betul nak jadi umat Nabi Muhammad, jaga ukhuwah di kalangan umat Nabi Muhammad. Jaga kekuatan ukhuwah kita. Jaga ukhuwah satu. Afshus salam, sebarkan salam. Jumpa yang kecil ke yang besar ke, sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum, sebut Afshus salam. Yang keduanya, hindarkan diri daripada jadi orang yang mengupat saudaranya sendiri. Tak mau. Jangan mengupat. Kerana mengupat ni tuan-tuan, Nabi pernah sebutkan kepada beberapa orang, di waktu seseorang ini, dia telah berkata sesuatu pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni mai, depa ni dua orang dah kata, dah mengata kat Sayyidina Ali dah. Pasal makanan. Sayyidina Ali bawa makanan, pi bagi kepada satu khemah dulu. Tak bagi kat khemah depa ni. Khemah depa ni, kata apa? Dah mengutuk Sayyidina Ali tentang makanan yang diberikan kepada khemah yang lain. Depa mai habaq dekat Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni belum makan apa-apa lagi. Mai mengadu kat Rasulullah. Apa Nabi kata? Nabi kata apa? Macam mana kamu kata tak makan, sedangkan pada mulut kamu penuh dengan daging-daging yang berkemerahan? Nabi kata begitu. Dia kata, ya Rasulullah, wallahi la akulu syai'an. Wallahi demi Allah, aku tak makan sikit pun lagi. Nabi kata, wallahi demi Allah, aku nampak pada mulut kamu ada merah-merah darah yang masih lagi fresh kat mulut kamu lagi. Rupanya Nabi habaq apa? Memang betul Nabi nampak, bukan tipu. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Memang betul Nabi nampak bahawa pada mulut-mulut mereka ni penuh dengan darah-darah. Kerana apa? Kerana mereka mengupat pada sahabat dan adik-beradik mereka sendiri. Saya istilahkan adik-beradik kerana apa? Orang Islam semua adik-beradik. Orang Islam adik-beradik tuan-tuan. Tanpa kira bangsa, tanpa kira darah keturunan, semua adik-beradik. Nak jadi umat Nabi Muhammad yang betul, jaga ukhuwah. Jaga kekuatan ukhuwah kita. Orang Pulau Pinang besar ni ya umat Islam tau. Faham tak faham? Faham tak faham? Saya sebut ni. Orang Islam banyak ni ya. Tak banyak mana pun. Yang banyak ni pun kalau dah cacah marba, kita nak buat apa tuan-tuan? Tolong jaga komuniti orang Islam kat sini. Kerana apa tuan-tuan? Jaga dalam erti kata, tonjolkan peribadi yang baik. Kalau betul umat Nabi Muhammad, sambut dakwah Nabi SAW. Ada dua dakwah Nabi. Satu, dakwah bilisan, Nabi habaq terus masuk Islam. Nombor dua, dia panggil dakwah bilhal, dakwah dengan tunjuk peribadi. Saya nak minta tuan-tuan, kalau tak ada kekuatan pi habaq ke orang suruh masuk Islam, tak apa. Tuan-tuan tolong tunjuk peribadi yang baik. Kalau betul umat Nabi Muhammad SAW, malam ni saya seru kat tuan-tuan, tunjulkan peribadi yang baik, tunjulkan pada orang bukan Islam. Kami umat Nabi Muhammad ni, kami menghormati kepada agama lain. Kami hormati pada agama lain. Kami orang yang boleh berkawan dengan kami. Kami orang yang jujur. Kami ada amanah kami yang tersendiri. Kami ada berpegang pada prinsip baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar sampai dia tanya kat kita tuan-tuan, siapa ni? Siapa yang ajaran ajar kamu ni sampai macam ni kamu punya baik? Biar soalan tu keluar tuan-tuan.
Kamu berpegang dengan siapa ni? Sampai tahap baik sungguh kamu ni. Biar keluar ayat tu, tuan-tuan jawablah. Inilah ajaran Al-Quran dan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu sebut macam tu, alhamdulillah, sekurang-kurangnya dia balik dia tak tidur, tuan-tuan. Tidur dia tak lena. Kerana apa? Dia mula berfikir betul ajaran yang disebutkan oleh orang ni. Kerana apa? Pribadinya boleh dicontohi. Kalau dia boleh dicontohi, sedangkan dia mencontohi Muhammad, macam mana peribadi Muhammad ni ya? Biar sampai tercetus perkataan-perkataan begitu kepada orang-orang yang nak mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar itu matlamat kita, tuan-tuan. Kalau betul umat Nabi Muhammad, yang kelimanya, tuan-tuan, apa? Yang kelima, kalau betul kita nak jadi orang umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul tulen, bukan tiruan, tuan-tuan, mulai hari ni, jadikan duduk-duduk kita ini dengan selawat kepada atas Nabi SAW. Setiap detik kita dengan selawat. Satu hari boleh berselawat dengan beribu kali sekalipun. Ada orang kata saya tak larat kira, tak apa. Biar jalan-jalan kita pun dengan selawat. Bawa kereta pun dengan selawat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, seronok tengok tuan-tuan selawat pada awal-awal tadi. Terima kasih kepada pengurusi majlis tadi. Dia mulakan dengan selawat. Saya syukur banyak-banyak, tuan-tuan. Kerana apa? Rindunya nak baca selawat ni secara beramai-ramai di tempat kita sendiri. Nak baca selawat tu beramai-ramai hari ni ada dekat sini, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Moga-moga, tuan-tuan, Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah beri rahmat ke atas kita, tuan-tuan. Nak menutup pada kita nak menutupkan pada hari ni, tuan-tuan, kita punya pertemuan pada malam ini, walaupun dah lebih pada masa. Sebenarnya, tuan-tuan, rasanya dah berkali-kali kot noh. Abang Ridwan kita noh. Berkali-kali dah deal nak buat ceramah di sini, memang tak masuk. Hari ni, tuan-tuan, saya tukar tarikh apa semua, alhamdulillah dapatlah masuk slot kat sini. Tu pun lepas Isyak ni ada hamba Allah minta kita pergi buat forum pula. Saya tahu forum apa lepas ni tak ada forum cukup sekali lah mai sini habis balik. Nak pergi forum pula kat Taman Sadun tak ada. Tak apalah, cari orang lain, tuan. Moga-moga kita berjumpa ni ada manfaat dia, ada kebaikan dia. Saya doakan terbaik untuk orang-orang kat sini. Moga-moga rahmat Allah bersama dengan kita. Kita doakan agar sama-sama Allah Taala angkatkan kembali COVID-19 ni yang masih lagi ada berdekatan dengan kita. Dia mai kepada wave yang ketiga ini agak lebih kuat lagi. InsyaAllah, tuan-tuan, moga-moga Allah rahmati dan hindarkan kita. InsyaAllah lagi waktu Isyak saat lagi kita buat qunut nazilah. Buat qunut nazilah dalam kita punya solat saat lagi. Qunut nazilah ni di akhir rakaat yang terakhir kita akan bangkit daripada rukuk dan kita akan baca qunut nazilah. InsyaAllah, tuan-tuan, moga-moga Allah berikan kebaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada cikgu pengurusi surau di Desa Bayan ini, seluruh warga jawatan kuasa, seluruh jemaah dan keseluruhan anak-anak qarih yang berada di sini. Moga-moga pertemuan kita ada manfaat. Sambut Maulid Rasul dengan cara yang terbaik walaupun dalam keadaan kekangan SOP yang perlu dipatuhi. InsyaAllah, tuan-tuan, semua ni ada hikmahnya, ada kebaikan dan juga ada hikmah yang tersembunyi. Mungkin Allah nak bagi yang lebih baik selepas ini, insya-Allah. Moga-moga pertemuan kita ada manfaat. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa 'abdan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.